Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Diharap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung kelas online bagi subjek RBT tingkatan 2. Okey, semua dah dapat buku teks kan? Okey, jadi boleh rujuk buku teks muka surat 18. Okey. Sebelum tu kita ulang ataupun kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, buka buku teks muka surat 15. Okey, di mana kita belajar mengenai apa dia pencanggahan fizikal. Sebagai contoh pencanggahan fizikal bagi meja yang besar melawan meja yang kecil, ataupun dari aspek beban meja yang berat melawan meja ringan, ataupun dari aspek atau parameter ketinggian meja yang tinggi melawan meja yang rendah. Okay, jadi pencanggahan fizikal besar, kecil, berat, ringan, tinggi dan rendah itu adalah pencanggahan fizikal, itu keadaan yang berlawanan. Okay, kemudian kita bila kita ada masalah dengan sesuatu objek tu, kita dah kena pasti pencanggahan fizikal dan apa situasinya, kita perlu tanyakan soalan penentuan untuk kita tentukan apa dia kaedah pemisahan yang sesuai. Okey. Soalan penentuan ni key-nya adalah pada masa yang sama. Setiap kali kita tanya soalan penentuan ni, okey, adakah apa objeknya dan apa pencanggahan fizikalnya, dia perlu ada pada masa yang sama. Okey. Kemudian daripada situlah, daripada jawapan sama ada ya ataupun tidak, kita akan tentukan jenis kaedah pemisahan. Okey, jenis kaedah pemisahan ni hanya ada dua sahaja, satu ruang dan yang kedua ialah masa. Okey, kemudian pada muka surat 16 dan 17 kita minggu lepas cikgu dah terangkan apa dia cadangan-cadangan prinsip inventif berdasarkan kaedah pemisahan yang kita dah tentukan. Okey. Jadi hari ini kita tengok muka surat 18. Kita menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Okey. Jadi pada peringkat ini, murid-murid anda telah memilih prinsip inventif yang sesuai untuk perubahan reka bentuk yang dipilih. Okey, sekarang kita fokus kepada masalah meja yang perlu berat untuk menampung beban yang banyak, dan dalam masa yang sama meja tu perlu ringan untuk mudah dialihkan. Okey, itu pencanggahan fizikal yang berlaku, iaitu berat lawan ringan. Okey, jadi kita tengok jadual 1.3.4. Okey. Objek meja. Okey, apa pencanggahan fizikal yang berlaku, iaitu berat lawan ringan. Okey, dan apa dia situasinya? Okey, meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak dan perlu ringan untuk mudah dialihkan. Jadi di pada situasi ni kita boleh nampak pencanggahan fizikal. Pencanggahan fizikal yang berlaku ialah pada objek. Okey, meja, objek meja. Apa yang kita harapkan pada meja tu perlu berat untuk menampung beban. Kita nak letak buku yang banyak, nak letak komputer, ataupun nak letak apa-apa barang lah. Dan pada satu masa yang lain kita nak alihkan meja tu, jadi meja tu perlu ringan pula. Okey, jadi situasi kat sini ataupun pencanggahan fizikal yang berlaku kat sini adalah berat lawan ringan. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena tanya apa dia soalan penentuan untuk menentukan kaedah mana yang sesuai untuk kita menyelesaikan masalah ni. Okey, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Okey. Jadi perlu ke meja tu berat dan juga ringan pada masa yang sama? Okey, jawapannya ialah sama ada ya ataupun tidak lah. Okay, jawapan di sini ialah tidak, kerana meja digunakan untuk menampung beban, okay, dan dialihkan pada masa yang berlainan. Okay, bila kita gunakan kita nakkan sesuatu kegunaan tu pada masa yang berlainan, jadi tak perlulah pencanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang serentak. Jadi jawapannya ialah tidak. Okay, bila tidak, jawapan di sini tidak. Okey, secara automatik jenis kaedah pemisahan ruang atau masa yang digunakan ialah masa. Okey, kat sini kita ada dua option, dua pilihan.
berdasarkan kepada soalan tadi, berdasarkan kepada soalan, jawapannya apa. Okey, jika jawapannya ya, jenis kaedah pemisahan yang kita perlu gunakan ialah ruang. Jika jawapannya tidak, jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah masa. Okey. Seterusnya, okay, kita rujuk pada jadual 1.3.4 ni. Sebuah meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak di atasnya. Okey, selalu kita akan letaklah meja yang berat biasanya kukuh untuk letakkan buku-buku, komputer, pencetak dan sebagainya. Meja menjadi kukuh kerana kaki meja dibuat daripada besi. Okey, keadaan ini dapat menyelesaikan masalah meja yang tidak stabil akibat menampung beban yang banyak. Kita ingat balik pada muka surat 4, muka surat 4, kita ada masalah meja yang tidak stabil dan bergoyang apabila beban diletakkan. Okey, tapi bila kita dah tukar penyelesaian daripada meja kayu, kaki meja kayu, kita tukar kepada kaki meja besi, masalah meja tu berat untuk dialihkan pula timbul. Okey, penyelesaian masalah di atas telah menimbulkan masalah yang lain pula. Macam kita beritahulah, masalah berlaku apabila meja hendak dialihkan ke sudut lain. Meja ini menjadi lebih berat seperti yang berlaku dalam contoh prinsip inventif pada halaman 4. Okay, lebih ramai tenaga kerja diperlukan untuk mengalihkan meja ini. Okey, jadi untuk masalah meja ni, kaedah pemisahan yang dipilih ialah kaedah pemisahan masa. Jadi kita balik semula kepada apa dia cadangan-cadangan prinsip inventif apabila kita menggunakan kaedah pemisahan masa. Kita tengok muka surat 17. Okay, kita ada beberapa cadangan, antaranya ialah kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan, dan juga yang terakhir adalah tindakan berterusan yang berfaedah. Okay. Jadi di antara 7 cadangan ni, yang mana yang paling sesuai untuk kita selesaikan masalah meja tadi tu, yang nak berat dan juga ringan. Okey, jadi di sini kita pilih prinsip inventif kedinamikan, di mana kedinamikan ni kita boleh memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak, dan juga kita juga boleh mengubah sesuatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak dan sebaliknya. Jadi di sini apabila kita pilih prinsip kedinamikan, kita ada 2 cadangan perubahan. Kita ada 2 cadangan, di mana A, kaki meja jenis boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja yang menggunakan konsep ikatan skru boleh pasang muka. Okey, dan cadangan B ialah memasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada buku teks muka surat 19, di mana kita pergi kepada next subtopik 1.3.4, itu menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif. Okey. Tadi kita ada 2 cadangan kan. Cadangan yang pertama, kita nak pasang kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada muka meja dengan menggunakan skru. Okey, jadi di sini murid-murid perlu membuat lakaran bagaimana rupanya meja, kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada muka meja. Sebagai contoh lakaran yang kita beri ni pada buku teks. Okey, muka meja, kita perlu ada skru meja dan kaki meja. Nah, kemudian ada sedikit penerangan di sini, itu kaki meja yang dipasang dengan skru pada muka meja boleh dibuka semasa kerja pengalihan. Jadi di sini melalui lakaran ni dan juga penerangan dan juga komponen-komponen meja yang ditunjukkan, kita boleh faham dan kita boleh imagine, bayangkan macam mana meja itu akan berfungsi apabila kita nak alihkan. Okey, cadangan kita yang kedua, kita nak pasang roda pada hujung kaki meja agar mudah digerakkan. Okey, apabila meja hendak dialihkan, hanya seorang tenaga pekerja diperlukan untuk menolak meja itu. Apabila meja hendak digunakan, maka roda meja perlu dikunci supaya tidak bergerak. Okey, jadi pada lakaran yang kedua ini, kita ada kaki meja, roda kaki meja dan juga pengunci roda. Jadi
Di sini pada lakaran sini kita nampak bagaimana meja yang beroda ini akan berfungsi. Okey. Jadi untuk tajuk percanggahan fizikal ni cikgu harap awak boleh faham. Jadi sebagai latihan